Assalamualaikum, saya Najihah binti Muhammad, nombor metrik 060038. Al-Quran dan penciptaan manusia. Manusia itu adalah makhluk Allah yang istimewa yang diberikan sifat-sifat khusus untuk menanggung amanahnya yang tidak tertanggung oleh makhluk-makhluk lain seperti matahari, bintang-bintang, bumi dan bukit Mekau. Mereka itu sudah jelas lebih besar dan lebih gagah daripada manusia itu sendiri, tetapi mereka hanya besar pada bentuknya sahaja, tetapi kecil pada kebolehan dan kesanggupan untuk menanggung amanah Allah. Assalamualaikum dan hai, nama saya Akmal Adibah binti Muhammad Zaki dengan nombor metrik 059635. Saya akan menerangkan proses penciptaan manusia menurut teori sains iaitu teori evolusi Charles Darwin. Seperti yang kita semua sudah maklum bahawa teori Darwin berpendapat manusia berasal daripada kera, nenek moyang manusia ialah kera serta kumpulannya yang lain. Namun kita semua sudah tersilap tafsir mengenai teori ini. Hal ini kerana Darwin berpendapat manusia mempunyai asal-usul yang sama dengan kera, bukannya seperti yang kita ketahui iaitu manusia berasal daripada kera. Menurut Charles Robert Darwin pada tahun 1809 hingga 1882, haiwan, tumbuhan dan juga manusia merupakan hasil perubahan evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana pada awal kehidupan di bumi yang secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi yang akhirnya berkembang menjadi spesies organisma di muka bumi ini, termasuk di dalamnya adalah kejadian manusia. Darwin berpendapat bahawa manusia adalah haiwan atau binatang yang lebih maju dibandingkan dengan haiwan atau spesies lain. Teori evolusi Darwin ini wujud sebelum penemuan saintis moden mengenai adanya DNA. Assalamualaikum, nama saya Sabrina binti Mesin, nombor metrik saya 059716. Hari ini saya akan membincangkan tentang penciptaan manusia mengikut teori sains. Mengikut teori sains, setiap bayi yang berada dalam kandungan akan mengandungi 3 tahap utama. Yang pertama, pre-embryonic, tahap kedua embryonic dan tahap ketiga fetus. Tahap pertama, pre-embryonic. Zigot. Pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah sekumpulan sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin membesar, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri dan membentuk 3 lapisan. Pada tahap yang kedua iaitu embryonic, tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embrio. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Pada tahap yang terakhir iaitu tahap fetus, dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir sehingga masa kelahiran. Ciri khusus tahap ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia dengan wajah, kedua belah tangan dan kedua belah kaki. Meskipun pada awalnya memiliki sepanjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama kurang 30 minggu dan perkembangan ini berlanjutan sehingga minggu kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Amiruddin. Nama metrik saya 059687. Tahukah anda proses kejadian manusia dalam dari segi Al-Quran ialah yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis ialah antara bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala iaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12 dan sehingga ayat ke-14. Dan sesungguhnya yang bermaksud, ayat tersebut yang bermaksud ialah dan sesungguhnya kami manusia daripada seripati tanah
yang diciptakan oleh Allah. Kemudian kami jadikan pati itu menjadi air benih, iaitu air mani yang dipanggil sebagai yang tersimpan dalam tempat yang kukuh, iaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan pula kepada segumpal darah beku yang dipanggil alaqah. Daripada segumpal darah beku itu, kami dijadikan pula seketul daging yang dipanggil mudghah. Kemudian kami juga dijadikan seketul daging itu dengan beberapa tulang, dan kemudian tulang itu ataupun rangka manusia itu dibaluti dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami dijadikan makhluk yang berbentuk lain. Maka nyatalah kelebihan Allah yang Maha Agung dan sebaik-baik penciptanya. Sekian, terima kasih. Saya Ala Izrati binti Effendi, nombor metrik 059633. Pembentukan manusia dalam Al-Quran pada peringkat kelima merupakan nasy'ah khalqan akhar. Pada peringkat ini, iaitu menjelang minggu ke-8, beberapa perubahan lagi berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya, kuku-kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan keempat, pembentukan yuri menjadi cukup lengkap menyebabkan baki prenatal bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Peringkat ke-6 dalam pembentukan manusia melalui Al-Quran ialah nafkhur ruh, iaitu peringkat peniupan roh. Para ulama Islam menyatakan bilakah roh ditiupkan ke dalam jasad yang sedang berkembang. Mereka hanya sepakat mengatakan bahawa peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh termasuklah organ seks. Ketika di alam rahim, janin telah mempunyai hubungan dengan Allah melalui ikatan kesaksian sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang leka terhadap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radiatul Nabilah binti Rushdan. Nombor matrik saya 061785. Saya akan merumuskan topik yang telah dibincangkan, iaitu Al-Quran dan penciptaan manusia. Teori proses kejadian manusia terbahagi kepada dua, iaitu teori Barat dan teori Islam. Teori Barat pada mulanya dipercayai tetapi akhirnya diragui oleh golongan intelektual dan dianggap tidak relevan. Hanya teori Islam sahaja masih relevan dan terbukti hingga kini. Oleh itu, manusia dianggap mulia dan sebaik-baik kejadian di muka bumi. Manusia juga telah dilantik menjadi khalifah di muka bumi dengan menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah. Kita haruslah memikul amanah ini dengan penuh tanggungjawab supaya kita tidak dipandang hina oleh masyarakat dengan melakukan pengisian rohani dan pemantapan akidah. Kita seharusnya menghargai darjat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita kerana kita adalah semula-mula kejadian yang telah diciptakan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55 yang bermaksud, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, iaitu agama Islam yang telah diredainya untuk mereka, dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.